Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan pentafsiran berterusan yang pertama dalam EDUP 2102, Sosiologi dalam Pendidikan. Dan inilah adalah ahli kumpulan kami yang akan bentang pada hari ini. Yang pertama adalah Cikgu Doni David Fu, dan saya sendiri Cikgu Reinhold K.S. Steven, dan yang kedua Cikgu Oliver. Pertama sekali kita perlu mengenal apa itu sosiobudaya dan bagaimana konsep dia. Menurut Kamus Dewan, sosial budaya adalah hubungan masyarakat dengan budaya, seperti cara hidup ataupun adat istiadat. Sosial budaya juga adalah amalan yang berupa gaya hidup beradaban bagi suatu masyarakat. Selain itu, lahir daripada pegangan dan kecenderungan masyarakat dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup sesebuah masyarakat. Di Malaysia, ya, kalau kita lihat di Malaysia ini, kepelbagaian penduduk telah mewujudkan pelbagai budaya menjadi pegangan dan amalan hidup. Budaya kebangsaan di Malaysia adalah berasaskan kebudayaan orang-orang Melayu, orang Cina, dan orang India, serta etnik-etnik yang lain ataupun suku kaum yang lain. Kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat melibatkan aspek bangsa, kelas sosial, kepercayaan, bahasa, adat bersam, dan centina. Oleh itu, sebagai seorang cikgu, kita perlu mendedahkan murid kepada kepelbagaian ini untuk suasana pembelajaran yang kondusif, supaya murid itu boleh membiasakan diri kepada keadaan sekeliling apabila berpindah ke tempat baru. Apakah faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah? Kepelbagaian budaya boleh ditarifkan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbedaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama. Menurut Naskah 1972, menyatakan dalam masyarakat pelbagai kumpulan etnik, ciri-ciri perbezaan seperti bahasa, agama, dan budaya selalunya menghalang integrasi sosial dan perpaduan sukar untuk dicapai. Oleh itu, guru-guru perlu mengenal dan memahami kewujudan pelbagai budaya dalam masyarakat di Malaysia agar dapat mengaplikasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya melahirkan warga negara yang bersatu padu dan harmoni. Faktor yang pertama, yaitu bangsa. Bangsa itu bermaksud kumpulan manusia yang sama asal-usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Ia juga boleh ditarifkan sebagai perkataan lain, yaitu kaum. Kaum Melayu, Cina, dan India. Kalau di Sarawak ada Iban, Bidayu, Penan, dan banyak lagi kan. Dan kalau di Sabah ada Kadazan, ada Dusun, ada Murut, dan lain-lain. Integrasi sosial. Integrasi sosial ini adalah proses penyatu padukan pelbagai kelompok melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masyarakat. Bagaimana berlakunya integrasi sosial ini? Yaitu yang pertama berlakunya alkulturasi, yang mana penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari suatu kebudayaan yang berbeza, yaitu saling pinjam-meminjam unsur kebudayaan. Contoh dalam perkawinan mungkin uh, orang Melayu ya diambil tema tema perkawinan orang dusun. Jadi adalah pemakaian baju yang berbeza. Itu adalah unsur pinjam-meminjam. Dan yang kedua adalah asimilasi, pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Kesanggupan ini etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majority. Sebagai contoh, makanan setempat atau cara pemakaian baju kurung, pakaian baju kurung yang setiap hari. Contoh kalau di sekolah, ya mungkin penggunaan baju itu adalah semua sama, yaitu pakaian baju kurung. Ya. Dan kalau
melihat, ya contoh kalau berada di Semenanjung, Malaysia, kebanyakan pemakaian adalah mungkin pemakaian baju Melayu, ya. Jadi otomatis bagi mereka yang bukan orang Melayu itu akan ikut bersama memakai baju Melayu, ya. Dan yang terakhir sekali, amal amalgamasi, yaitu proses mencampur padukan entiti kebudayaan pelbagai kaum untuk membentuk budaya dan ras baru. Sebagai contoh, perkawinan campur. Ya, contoh Iban campur dengan orang dusun dan menjadi satu budaya ataupun sebuah keluarga. Ya. Faktor yang kedua adalah penggunaan bahasa. Bahasa itu merupakan satu sistem komunikasi yang menggunakan bunyi, simbol dengan pengertian yang digunakan dengan sewena-wena. Bahasa juga merupakan alat pewujudan budaya untuk manusia saling berkomunikasi. Sebagai contoh, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Perkara 152. Dan seterusnya bahasa pengantar utama di institusi pendidikan. Dan dia termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Di sekolah saya masih ramai murid yang menggunakan bahasa sebagai contoh bahasa ibunda mereka, dan saya terpaksa belajar serba sedikit bahasa yang ada di sekolah. Bukan sekadar bahasa Melayu, tapi juga bahasa Kayan. Ya, itu untuk memudahkan eh, komunikasi antara guru dan murid. Itulah mengapa bahasa merupakan faktor perwujudan budaya untuk manusia. Untuk supaya manusia lebih paham, saling memahami antara satu dengan yang lain, terutama di sekolah. Seterusnya adalah pengaruh dari persekitaran sosial. Persekitaran sosial ini merangkumi keluarga, rekan sebaya, dan komuniti yang mempengaruhi pemikiran dan nilai pelajar itu sendiri. Dalam kajian oleh Ahmad dan Rahmat pada tahun 2020, dalam Journal of Education Psychology mendapati bahwa pelajar yang mendapat sokongan sosial yang tinggi menunjukkan pencapaian akademik yang lebih baik. Sebagai contoh, pelajar dari keluarga yang mementingkan pendidikan sering mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, manakala pengaruh negatif daripada rekan sebaya boleh membawa kepada masalah disiplin. Faktor yang seterusnya adalah budaya sekolah. Budaya sekolah merangkumi norma, nilai, dan amalan yang mempengaruhi suasana pembelajaran. Menurut kajian oleh Tan dan Ismail pada tahun 2021 dalam Malaysian's Journal of Learning and Instruction, budaya sekolah yang positif meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik pelajar. Sebagai contoh, sekolah yang menekankan disiplin dan kerjasama melainkan pelajar yang bertanggung jawab dan menghormati orang yang lain. Sekiranya budaya sekolah itu adalah yang negatif, maka pelajar yang dilahirkan adalah pelajar yang bermasalah. Faktor yang seterusnya adalah pengaruh media massa. Memandangkan dunia masa kini, penggunaan media adalah sangat luas dan makin ramai pelajar yang mudah untuk mendapat maklumat-maklumat yang diperlukan. Oleh itu, namun demikian, pengaruh media massa ini boleh menyebabkan suatu kesan positif dan negatif. Media massa adalah seperti televisyen, internet, dan media sosial mempengaruhi tingkah laku dan nilai pelajar. Contoh kalau media sosial, contoh penggunaan FB, TikTok. Mungkin ramai pelajar yang sentiasa tengok TikTok yang bergaduh, ya, unsur-unsur yang membawa kepada pergaduhan. Boleh membawa kepada pengaruh nilai sosial yang tidak baik kepada di kalangan pelajar, mungkin dia bawa di sekolah. Menurut kajian oleh Lim pada tahun 2023, dalam International Journal of Digital Learning menyatakan bahwa penggunaan media digital yang terkawal boleh meningkatkan kemahiran pembelajaran. Sekiranya tidak dikawal, ya, di sekolah mungkin terkawal, tapi di rumah tidak terkawal, maka mudah belajar untuk terpengaruh dengan perkara-perkara yang mungkin negatif, mungkin ada yang positif. Sebagai contoh, pendadahan kepada kandungan pendidikan dalam talian dapat meningkatkan pengetahuan
manakala kandungan negatif boleh mempengaruhi tingkah laku yang tidak baik. Seterusnya adalah perbedaan sosioekonomi. Status sosioekonomi keluarga mempengaruhi akses pelajar pada sumber pembelajaran dan keperluan pendidikan. Menurut kajian oleh Abdullah 2022 dalam Asian Journal of Education and Social Studies, pelajar dari keluarga berpendapatan rendah mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kececeran akademik, yang mana banyak case yang apabila keluarga itu betul-betul tidak dapat mencari keuangan, terpaksa mereka menyarankan kepada murid-murid melakukan pekerjaan untuk mencari keuangan. Oleh itu, makin ramai pelajar yang tidak datang ke sekolah, mungkin ada yang berhenti sekolah sebab kekangan ekonomi. Baiklah, sebagai contoh, pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah mungkin menghadapi cabaran pendapatan bahan pembelajaran tambahan. Tapi sokongan seperti beasiswa dapat membantu mengatasi masalah ini. Ya, kalau di sekolah saya, kebanyakan murid di sini ramai yang masih berpendapatan rendah. Meskipun mereka itu ada yang bekerja, tapi masih terdapat ada murid yang masih bermasalah dari segi ekonomi. Selamat pagi. Oke, nama saya Oliver Lasius. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya. Oke, antara isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya ialah ia disebabkan oleh ketidaksamaan dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat banyak aliran sekolah, yaitu sistem pendidikan Malaysia terdiri daripada pelbagai aliran seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Jadi aliran yang banyak ini akan mengakibatkan pengasingan yang menyebabkan perbezaan dalam kualiti pendidikan dan kemudahan antara sekolah-sekolah tersebut. Misalnya, kumpulan minoriti terutamanya di kawasan pedalaman sering menghadapi kekurangan kemudahan dan infrastruktur pendidikan yang mencukupi berbanding sekolah yang berada di kawasan bandar. Oleh itu, ia menyebabkan ketidaksamaan dalam pendidikan. Seterusnya ialah diskriminasi dan prasangka antara kaum. Yang pertama ialah prasangka negatif. Ini disebabkan kurangnya pendedahan dan pemahaman terhadap budaya etnik lain yang boleh menyebabkan prasangka dan stereotip negatif. Misalnya, seseorang yang tidak memahami budaya kaum India mungkin beranggapan bahwa semua makanan India pedas dan berbau kuat, sedangkan masakan India mempunyai pelbagai rasa dan tahap kepedasan. Contoh lain ialah dari segi bahasa dan logat. Ada yang menganggap bahwa masyarakat Cina bercakap dengan nada tinggi kerana tidak memahami bahwa sesetengah dialek Cina seperti Hokkien dan Cantonese memangnya mempunyai intonasi yang unik. Jadi, prasangka negatif ini boleh menyebabkan diskriminasi antara kaum. Seterusnya ialah ethnocentrism. Sikap ethnocentrism di mana seseorang menganggap budayanya lebih unggul daripada budaya lain. Dan ini boleh menghalang usaha perpaduan dan integrasi nasional. Menurut Chua Besok 2016, beliau mendapati bahwa stereotip, prejudis dan diskriminasi masih wujud dalam kalangan etnik utama di Sabah. Jadi ini boleh menjejaskan hubungan antara kaum.
Isu yang seterusnya ialah cabaran dalam penggunaan bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa memainkan peranan penting dalam komunikasi dan perpaduan nasional. Walau bagaimanapun, perbedaan bahasa ibunda antara etnik boleh menimbulkan cabaran dalam interaksi harian, yaitu penggunaan dialek atau logat tertentu mungkin menyebabkan salah faham atau rasa terasing dalam kalangan masyarakat. Selain itu, penekanan berlebihan terhadap satu bahasa juga boleh menyebabkan bahasa etnik lain terpinggir, dan ia menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan komuniti tersebut. Seterusnya ialah layanan tidak seimbang dalam institusi pendidikan, yaitu yang pertama layanan berbeza. Dalam mendidik, guru dan pentadbir sekolah mungkin secara tidak sadar memberikan layanan yang berbeza berdasarkan latar belakang etnik atau sosioekonomi pelajar. Misalnya, mungkin guru secara tidak sadar lebih menumpukan perhatian kepada pelajar yang sama etnik dengannya, ataupun terdapat juga guru yang lebih menumpukan perhatian kepada pelajar yang mempunyai kelebihan dalam pelajaran, yaitu dari segi intelek, jasmani, dan rohani. Oleh itu, sikap pilih kasih ini boleh menjejaskan motivasi dan pencapaian akademik pelajar. Di samping itu, ia juga dapat menghalang potensi sebenar mereka. Seterusnya ialah polarisasi dalam kalangan pelajar yang disebabkan oleh sistem pendidikan, di mana sistem pendidikan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa pengantar atau aliran sekolah boleh mengurangkan interaksi antara kaum. Sebagai contoh, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil menggunakan bahasa ibunda, manakala sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Oleh itu, pemisahan dalam sistem pendidikan ini mengakibatkan murid-murid kurang berinteraksi dengan etnik yang lain. Jadi, ia boleh menyebabkan murid-murid kurang mengenali budaya dan adat dari etnik lain. Oleh itu, kekurangan interaksi ini boleh mengakibatkan polarisasi, di mana pelajar lebih cenderung bergaul dengan rakan dari etnik yang sama. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang cabaran dalam integrasi budaya, yaitu yang pertama perbezaan budaya, di mana perbezaan dalam adat resam, kepercayaan, dan nilai budaya boleh menjadi halangan dalam usaha integrasi nasional. Yang kedua ialah kesadaran dan penghargaan, di mana kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya boleh menyebabkan konflik dan ketegangan antara komuniti. Oleh itu, guru memainkan peranan sebagai agen sosialisasi yang akan kita dengar pada slide seterusnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Doni. Saya akan membentangkan berkaitan guru sebagai agen sosialisasi. Oke, seperti yang kita sedia maklum, guru ni dia memainkan peranan penting sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan sikap norma sosial dalam masyarakat, tidak kira di sekolah ataupun di luar sekolah. Nombor satu, menyampaikan nilai ataupun norma sosial. Guru mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan juga norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Melalui interaksi di sekolah, murid dapat belajar sikap menghormati, kejujuran, dan juga
tanggung jawab, serta kerjasama dalam karangan murid-murid sekolah maupun warga sekolah. Oke, seterusnya, guru juga berperanan membangunkan kepribadian dan penampilan murid, yaitu penampilan dari segi lebih kepada sikap ataupun sifat murid lah, supaya menjadi individu yang berakhlak baik dan juga berintegriti melalui bimbingan ataupun contoh perilaku tingkah laku yang positif yang ditunjukkan oleh guru agar murid dapat meniru tingkah laku tersebut. Oke, seterusnya adalah guru juga dapat membantu murid beradaptasi sosial sama ada di tempat sekolah, di sekolah maupun di kampung melalui pengajaran cara berkomunikasi, bekerja sama dan menyelesaikan konflik secara sehat. Sebagai contoh, apabila murid bermain bola sepak, lepas tu berlaku satu konflik. Jadi, guru ni berperanan sebagai menunjukkan cara menyelesaikan konflik secara sehat. Oke, seterusnya adalah guru juga berperanan membangunkan kesedaran yang pelbagai. Guru membantu murid memahami dan menghargai perbezaan budaya, agama, suku dan juga latar belakang sosial. Dia ni penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmoni dan juga inklusif. Maksudnya, apabila kita menghormati budaya ataupun agama orang lain, sudah pasti kehidupan kita ataupun kehidupan di sekolah akan lebih harmoni. Oke, yang kelima adalah menanamkan semangat kebangsaan dan nasionalisme lah. Oke, seperti yang kita sedia maklum, guru ni dia menanamkan rasa cinta tanah air, menghormati simbol-simbol negara serta memahami sejarah budaya dan juga bangsa. Guru juga membentuk kesedaran, hak dan juga kewajipan sebagai warga negara. Dia menanamkan semangat kebangsaan sebagai contoh. Mungkin di sekolah apabila tiba waktu kemerdekaan, iaitu 31 Ogos, iaitu hari kemerdekaan, mungkin program yang boleh buat di sekolah adalah nyanyian lagu patriotik, lepas tu mungkin sajak, aktiviti mewarna bendera. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut, dia dapat membentuk atau menanamkan semangat kebangsaan serta nasionalisme yang tinggi di dalam diri murid tersebut maupun individu-individu yang terlibat. Okey, yang keenam, mengembangkan kemampuan sosial dan emosi. Maksudnya, dia stabilkan emosi sosial dalam diri murid tersebutlah. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu murid mengembangkan sifat empati, mengambil berat, penampilan sosial melalui aktiviti perbincangan, kerja berkumpulan, membantu murid untuk belajar bekerja sama, memahami perasaan orang lain. Maksudnya, mengembangkan kemampuan sosial dan juga emosi murid itu tersebut. Sebagai contoh lah, apabila kerja berkumpulan atau berpasukan ni, sudah pasti terdapat perbezaan pendapat ataupun idea. Jadi, apabila di sanalah peranan guru kita dapat lihat, dia mengambil langkah yang drastik untuk mendengar kedua-dua pendapat daripada contoh pihak A dan juga pihak B, maka dia akan buat keputusan pihak C agar tidak membebankan pihak A dan juga pihak B. Secara tidak langsung dia akan menyebabkan sosialisasi dalam sekolah tersebut. Okey. Sekian dan terima kasih. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.